Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketahuilah bahawasanya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sesuatu ibadah ada ibadah yang lain. Di dalam sesuatu ada sesuatu yang lain. Seperti mana kita takbirat ihram, di lidah kita dengan takbir Allahu Akbar, tetapi di dalamnya perlu diisi dengan niat. Di dalam niat mesti ada Allah Subhanahu wa taala, yakni pengkhususan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Pada takbirat ihram satu perbuatan, lidah membaca takbir Allahu Akbar, di dalam hati kita adanya Allah, niat, dan dalam niat itu pengkhususan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana ibadah salat, bukan sekadar kita berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala, tetapi akal kita juga perlu menghadap Allah, jiwa kita juga perlu menghadap Allah, pemikiran, perasaan semua perlu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana kita sujud, bukan sekadar pada bahagian anggota sujud kita perlu menghadap Allah Subhanahu wa taala, tetapi hati juga perlu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana perbuatan sujud itu zahir, yang batinnya adalah hati kita juga sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itulah di kalangan ahli ma'rifatullah, mereka sangat memahami ibadah. Apabila mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak berfikiran seperti mana fikiran kita dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fikiran kita taubat atau perbuatan dosa kesalahan yang kita lakukan, yang kebanyakan kita memandang yang bukan kaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ahli ma'rifah, ahlullah, taubat mereka kembali kepada ibadah mereka, ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala kerana tidak dapat melaksanakan ibadah mereka secara sempurna, secara saksama, secara tulus, dan mengakui kekurangan dalam ibadah. Itu taubat dan istighfar mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengakui kesalahan mereka dalam solat. Bagi awamiyah, orang awam, dia selesai mendirikan solat pada waktunya, mengikut pada rukunnya, tapi tidak memerhatikan bahawasanya dia telah melakukan kesalahan di dalam solatnya. Bukan kesalahan pada rukun solatnya, qauli fi'linya, tapi kesalahan adalah Allah Subhanahu wa taala perintah, wa aqimus salata li dzikri, dirikanlah solat semata-mata untuk ingat aku. Dan lalu solatnya itu ada kaitan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, bahkan yang mengingati selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang difikirkan adalah dia telah solat, selesai solatnya, lalu menunggu waktu yang lain. Tetapi dia tidak beristighfar dan taubat kepada Allah kesalahan yang dilakukan sewaktu dia berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala, kerana hatinya menghadap selain daripada Allah. Aqimus salata li dzikri, dirikanlah solat untuk mengingatiku, tapi dia mengingati selain daripada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak merasai salah akan perkara tersebut. Bagi ahli ma'rifah, ahlullah, mereka memikirkan yang ini adalah sebuah kesalahan dan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
faqra'u ma tayassara min, bacalah daripada apa yang mudah daripada Quran. Ulama menafsirkan bacaan di sini bukan sekadar dengan qiraah, faqra'u, bacalah, tapi yang dikaitkan juga adalah penghayatan dalam bacaan yang mana paling mudah. Surah Al-Fatihah kata Imam Asy-Syafi'i, tetapi yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga adalah bacalah dalam solat kamu mana surah, mana ayat yang paling mudah penghayatannya untuk kamu menghayatinya sewaktu kamu menghadapku. Selain pada surah Al-Fatihah, surah yang lain. Bukan sekadar membaca pada qiraah, tapi meninggalkan penghayatannya. Lalu ahlullah, ahli ma'rifah, mereka akan istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana ada kalanya bacaan surah Al-Fatihah mereka juga ada yang lari pada hati dan jiwa mereka untuk memahami dan merasai halawah, kemanisan dan juga tadabbur pada ayat yang dibaca. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menegur kita, afala yatadabbaruna al-Quran, apakah kamu tidak mahu mengambil penghayatan dengan apa yang kamu baca daripada Quran? Ini daripada kitab Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita yang menyusunnya, tapi Allah Subhanahu wa taala yang menetapkannya. Ahlullah dan juga ahli ma'rifah, mereka juga bertaubat atas taubat mereka. Taubat atas taubat mereka, istighfar atas istighfar mereka. Apa maksudnya? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wa atubu ilaih, hanya kepadamu aku bertaubat. Kemudian dia tergelincir lagi, lalu dia wa atubu ilaih selain pada istighfar. Lalu taubatnya dan taubat yang dibacanya juga, istighfar atau istighfarnya juga. Di lidahnya astaghfirullah, astaghfirullah, tetapi hatinya tidak pernah adanya penghayatan, ya Allah aku mohon keampunan kepadamu, ya Allah aku mohon keampunan kepadamu. Ahlullah ahli ma'rifah bertaubat atau istighfar mereka kepada Allah. Seperti mana kata Rabi'atul Adawiyah, kita perlu bertaubat kepada Allah dengan taubat kita. Kita perlu istighfar dengan istighfar kita balik. Disebabkan seseorang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di lidahnya dengan astagfirullah, astagfirullah, tapi pada jiwanya tidak adanya mohon kepada Allah keampunan, melainkan dia mengingati selain daripada istighfarnya itu. Sama seperti mana seseorang yang meminta maaf kepada seseorang dengan cara gelak ketawa lawaknya, maafkan aku lah. Adakah itu cara kita mohon maaf kepada seseorang? Bermain-main dalam meminta maaf. Begitu juga tidak mungkin kita bermain-main sewaktu kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibunda kita, adakah kita juga akan berlawak-lawak bermain-main sewaktu minta maaf dengannya? Tentu tidak. Lalu begitu juga apabila lidah kita astaghfirullah, maka hati kita tidak boleh bermain-main dengan memikirkan selain daripada istighfar yang kita baca. Lalu ahlullah ahli ma'rifah, istighfar mereka dengan istighfar mereka balik, taubat mereka dengan taubat yang dibaca mereka kembali. Ini hakikatul ilmu daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bukannya ilmu ini adalah ijtihad para alim ulama, melainkan ini adalah warisan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana para sahabat Rasulullah, mereka istighfar, mereka tidak melakukan dosa kerana mereka taat dengan perintah Allah. Lalu turun ayat radhiyallahu anhum wa radu anhu, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kata Abdullah bin Abbas, itu untuk para sahabat Nabi saja. Ayat itu pengkhususan buat mereka, keistimewaan, kemuliaan yang diberi oleh Allah kepada mereka kerana mereka bersama baginda Rasulullah Muhammad dan Rasulullah walladzina ma'ahu.
Rasulullah pesuruh Allah, Muhammad pesuruh Allah, dan orang-orang yang bersama dengannya. Apa maksud ayat ini? Maksudnya adalah ketika mana mereka diuji, cara mereka keluar pada ujian seperti mana Rasulullah juga diuji. Apabila saja mereka diperintah, maka mereka akan melaksanakan perintah tersebut seperti mana Rasulullah juga melaksanakan perintah itu. Bukan seperti mana umat akhir zaman salatnya mengikut Rasulullah. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu seperti mana kamu lihat aku salat pada waktunya. Bagaimana aku takbir, bagaimana aku rukun sujud, bagaimana aku bagi salam. Itu zahir. Zahir, makna zahir. Sallu kama ra'aitumuni usalli, pada batiniahnya adalah khusyuknya, tawadhu'nya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerap menangis dalam solat dengan bacaannya. Mohon syurga kepada Allah apabila ada ayat tentang syurga. Mohon ampun kepada Allah apabila ada kaitan ayat fastaghfirullah. Rasulullah akan minta ampun kepada Allah. Ayat tentang tasbih, maka akan bertasbih. Ayat mengagungkan Allah, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga akan takbir. Tapi tidak dibaca secara kuat-kuat, dan perkara ini adalah masyru', disyariatkan oleh Allah sewaktu kita salat. Hanya saja jangan niat sebagai tambahan ayat maka membatalkan solat. Itu saja. Dia sebagai bacaan tambah zikrullah dan bukannya menambah ayat. Menambah ayat maka hukumnya adalah membatalkan solat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat. Para sahabat pun solat. Selesai daripada solat mereka istighfar kepada Allah atas solat mereka kembali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak beristighfar kepada Allah. Akan tetapi apakah dosa Nabi sehingga dia perlukan istighfar? Tidak lain melainkan istighfarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah. Istighfarnya Rasulullah sebagai seorang hamba Allah yang dhaif, yang hina, yang fakir, itu semua disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Istighfarnya Rasulullah tak kala mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga merasai sesuatu yang tidak sepatutnya dia rasai. Lalu Rasulullah beristighfar. Istighfarnya Rasulullah tak kala mana sesaat dalam hati Nabi tidak mengingati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah sebagai kafarah sebanyak 70 marrah, 70 kali, tak kala mana sesat aku lupa kepada Allah. Itu Rasul maksum. Istighfarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tarbiyah hati Nabi. Nabi mengingat tarbiyah daripada Allah dan Rasulullah astagfirullah. Seperti mana contoh Rasulullah disakiti, dihina, dicerca. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasai sedih dalam hatinya, dalam jiwanya, dalam perasaannya. Sedangkan dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adanya Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Bukankah hanya mengingati Allah hati akan menjadi tenang? Rasulullah tidak tenang kerana itu. Lalu Allah turunkan ayat, fala yahzunka qawluhum, fala yahzunka qawluhum. Maka oleh kerana cercaan mereka, mereka menghinamu, maka jangan bertindak dengan rasa sedih atas apa yang mereka katakan ya Muhammad. Rasulullah sedih, itu sifat insan. Tapi Allah melarang Nabi jangan sedih. Tidak sepatutnya sedih sedangkan hatimu ada aku. Seperti mana juga kita, mengapakah kita perlu bersedih tak kala mana seseorang mencela, menghina kita? Kalau sekiranya hati kita ada Allah, ketenangan itu akan berjalan apapun dia cakap pada kita. Tenang saja kerana ada Allah dalam hati. Lalu mengapa jiwa kita tidak tenang?
meronta-ronta kita, naik marah kita, rasa geramnya kita, rasa panasnya kita, kerana suatu itu tidak adanya Allah Subhanahu wa taala dalam hati. Maka ahlullah, ahli ma'rifah pernah juga terasa demikian, lalu mereka buat astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih dalam hal ini. Seolah-olah tidak sepatutnya aku merasai sedih, sedangkan Allah Subhanahu wa taala sentiasa menggembirakan aku. Bahkan apa yang mereka lakukan tidak memberi manfaat dan juga mudarat, kerana manfaat mudarat adalah daripada Allah. Dan apa yang mereka katakan tidak dapat mengubah diriku daripada orang beriman menjadi seorang kafir. Allah memelihara imanku. Lalu mengapa dia perlu bersedih? Allah Subhanahu wa taala bersama. Seperti mana Sayyidina Abu Bakar Siddiq juga bertaubat kepada Allah, istighfar kepada Allah. Tak kala mana dia merasai sedih, takut. Tak kala mana Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq keluar pergi hijrah sampai ke Gua Thur. Rasul dan juga Abu Bakar berkhalwah di situ, menyendiri, bersembunyi di situ. Takutnya Abu Bakar Siddiq. Lalu turun ayat Quran, la taqaf inna Allaha ma'ana. Ya, ya, kena ya. Ya, betul. Janganlah kamu takut kerana Allah Subhanahu wa taala bersama. La tahzan inna Allaha ma'ana. Jangan kamu bersedih hati, maksudnya takut juga. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kita, wahai Abu Bakar. Barulah tenang jiwa Abu Bakar, kerana dia melihat Rasul takut, dia takut dibunuh musuh. La tahzan inna Allaha ma'ana. Nabi Musa alaihi salatu wassalam diperintah oleh Allah menghadap manusia yang paling kejam di dunia, Fir'aun. Lalu Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada Nabi Musa, la takhaf, jangan kamu takut ya Musa. Bila Nabi Musa bersama abangnya, sebagai ulama kata adiknya, itulah Nabi Harun, la takhafa, jangan kamu dua takut. Innani ma'akuma asma'u wa ara, sesungguhnya ya Musa, wahai Harun, aku bersama dengan kamu. Asma'u wa ara, aku sentiasa mendengar, aku sentiasa melihat. Barulah tenang jiwa Nabi Musa dan juga Nabi Harun. Lalu mereka istighfar kepada Allah atas perasaan ini, rasa takut kerana dakwah menghadap Fir'aun. Sepatutnya tidak perlu takut kepadanya, tapi takut ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah taubat istighfarnya para Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan istighfar inilah menyebabkan mereka tidak terfikir untuk melakukan akan dosa-dosa yang lain, kerana kesibukan istighfar dan taubat yang ini. Bagi orang awamiyah, istighfar, taubat, alhamdulillah, tapi ada dosa-dosa yang mereka lakukan, tetapi mereka lupa untuk memandang dosa-dosa dalam ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana dalam ibadah puasa kita, adakah kita merasai puasa kita lengkap, sempurna? Kita mengakuinya tidak. Akan tetapi kita masih juga minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang lain, tapi tidak mohon kepada Allah atas dosa puasa kita. Adakah kita merasai tidak ada dosa dalam puasa, ibadah salat kita dan juga ibadah-ibadah yang lain? Tidak. Kita tidak mengetahui kemungkinan ada terdapatnya dosa, cuma kita harapkan Allah Subhanahu wa taala ampunkan kita. Kita tidak boleh mengatakan tidak ada dosa, disebabkan Allah Subhanahu wa taala kata, wa aqimus salata li dzikri, dirikan solat untuk mengingati aku. Lalu kita tidak mengingati Allah, adakah itu tidak mengapa? Wa qumu lillahi qanitin, wa qumu lillahi, kamu berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala qanitin, tekun khusyuk.
Lalu kita berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala, tekun dan khusyuknya itu lari, tak tahu bagaimana. Adakah kita rasa bersalah? Kadang-kadang tak terasa. Kita hanya menunggu-nunggu selesai solat saja. Wa rabbaka fakabbir. Tuhanmu hendaklah kau agungkan, besarkan, merasai keagungan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Bahkan suatu kita takbiratul ihram Allahu akbar, merasai keagungannya, tapi kita tidak merasainya. Adakah itu satu kesalahan? Bagi orang awamiyah tidak pernah terfikir itu sebuah kesalahan. Bagi ahlullah, salah yang besar. Lalu mereka istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah dan takbir saja, kerana tidak merasai kebesaran. Sedangkan Allah kata wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu hendaklah kau besarkan. Maksud besarkan di sini keagungannya, kebesarannya itu perlu wujud dalam diri, perasaan, akal. Semuanya lah zahir dan batin kita benar-benar merasainya. Perkara ini bukan mudah untuk diberi contoh, tetapi ada ijtihad ulama diberi contoh yang kecil. Seperti mana contoh, kita memiliki rumah, masuk keluar, masuk keluar. Kita tahu keadaan rumah kita. Kemudian sahabat kita pun ajak datang rumah dia. Dah biasa datang, masuk keluar, kita pun tahu keadaan rumahnya. Lalu kita dijemput untuk hadir ke rumah baginda tuanku secara khusus ke istananya, makan malam bersama dengannya. Lalu kita pun masuk, tengok pintu dia saja dah merasai sesuatu yang berbeza dengan rumah kita, pintu rumah kita, pintu rumah kawan kita. Masuk ke ruang tamu, dia dah merasai sesuatu yang berbeza dengan ruang tamu rumah kita. Perbezaan itu wujud. Tapi tak kala mana kita baca Allahu Akbar, merasai keagungan Allah, kebesarannya, tak wujud. Bagi ahlullah, itu antara dosa yang besar dalam Islam atas ijtihad mereka. Lalu mereka istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas zikrullah Allahu Akbar. Ahli ma'rifah apabila mereka bertasbih kepada Allah, di lidahnya dengar kedengaran dengan subhanallah, tetapi hati mereka sedang menghayati rasa salah mereka kepada Allah, sekiranya mereka benar-benar tidak dapat menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Kerana hati mereka ada kemasukan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan di lidah mereka itu subhanallah, maha suci Allah daripada disamakan dengan makhluknya. Subhanallah, maha suci Allah Subhanahu wa taala daripada diserupakan, ditamsilkan, ditashbihkan dengan sesuatu. Ada kalanya kita melihat kerajaan sana, lalu melihat kerajaan kita, wah, berbeza, hebat betul senjata dia, teknologinya. Kita kuranglah, kita merasai perbezaan. Itu jiwa yang merasainya, hati juga begitu. Tetapi tak kala mana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kita, kita tidak merasai itu. Cerita senjata benar-benar merasainya, teknologi terasa kita. Akan tetapi tentang firman Allah sab'an Rasulullah tak terasa kita. Bagi ahlullah itu satu dosa yang besar. Lalu mereka istighfar kepada Allah. Ditanya dari satu jamaah sedang istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Lalu ditanya, mengapa kamu istighfar? Kami istighfar atas kesalahan kami. Apa kesalahan kamu? Kesalahan kami adalah dalam istighfar juga. Mereka tidak memikirkan kesalahan yang lain, melainkan kesalahan dalam istighfar. Satu istighfar yang dibaca oleh mereka
tidak ada penghayatan bahawasanya mereka sedang minta ampun kepada Allah, maka mereka akan mengulang kembali istighfar itu sebanyak 70 kali sebagai satu kafarah, dan mereka kaitkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itulah majlis istighfar mereka bukan macam kita berjam-jam dengan istighfar. Hanya kerana itu ahlullah ahlul ma'rifah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah, disebabkan ada satu ilmu yang sepatutnya mereka mengetahuinya, lalu mereka terlepas pandang untuk mempelajari dan mengetahuinya. Ulama-ulama hadis apabila menerima hadis, mereka akan istighfar kepada Allah beribu-ribu kali. Ditanya kepada seorang imam, mengapanya apabila kita menerima satu hadis kita istighfar beribu-ribu kali? Disebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada kita lama dah, tapi hari ini baru kita mula mendengar sabda ini, sedangkan sabda ini sangat memberi manfaat kepada kita. Lalu sebelum-sebelum ini bertahun-tahun, puluhan tahun, di manakah kita? Apa yang kita dengar sehingga hadis ini kita tidak mendengarnya? Lalu istighfar kepada Allah. Istighfar kita di mana? Tidak ada istighfar bila mendengar hadis Rasulullah walaupun pertama kali mendengar. Padahal sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penawar jiwa kita, merawat segala kedukcitaan kita. Dia adalah syifa. Lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah syifa, kerana dia terisi dengan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi adalah nur, hudan, burhan, rahman, wa rahmatan, wa barakatan. Semua terisi dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana dikaitkan dengan Quran. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadaku seperti mana Quran, hanya dia bukan Quran. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sabda Nabi juga termasuk sebahagian pada wahyu, hanya tidak dibaca seperti mana bacaan Quran. Kalau sabda Rasulullah menjadi seperti mana ayat Quran, tak terbaca gitu, tak terbaca gitu. Kerana hadis Rasulullah jauh lebih banyak daripada ayat Quran. Al-Quran lebih 6,000 ayat. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasai, Ibn Majah, Ad-Darimi, Musnad Imam Ahmad, dikumpulkan semua lebih 30,000 hadis. Lebih 30,000 hadis. Sahih Bukhari lebih 7,000, Sahih Muslim lebih 5,000. Lalu kata Imam Al-Bukhari, aku menghafal hadis Rasulullah 500,000 hadis. Lalu aku tulis dalam kitab sahihku 7,000 lebih. Tetapi banyak lagi hadis-hadis yang sahih yang tidak aku tulis. Kata guru hadis saya, sesungguhnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekiranya ditulis walaupun dengan riwayat yang berulang tapi rawi yang berbeza, boleh mencapai lebih 1 juta hadis. Seperti mana riwayat daripada Abdullah bin Imam Ahmad, anaknya kepada Imam Ahmad, sesungguhnya bapaku Imam Ahmad menghafal hadis 1 juta hadis. 1 juta hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam As-Suyuti, dia menunaikan haji dan dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda atas sanadnya yang sampai kepada hadis, yang sampai melalui sanad-sanad sampai guru dia, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya apabila seseorang minum air Zam-Zam, maka hendaklah dia berniat apa saja niat. Lalu kata Imam As-Suyuti, maka aku berniat agar Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepadaku kekuatan untuk menghafal dan memahami hadis-hadis Nabi
seperti mananya Amirul Mukminin fil hadis Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, itu buku dia. Lalu Allah Subhanahu wa taala memustajabkannya dengan berkah min air Zam-Zam. Wahai Imam, berapakah hadis yang kau hafal? Alhamdulillah, dengan barakah Zam-Zam Allah memberi kekuatan padaku untuk menghafal lebih 200,000 hadis. Apa maksudnya? Satu hadis Rasulullah, Nabi kata barang siapa ada niat minum Zam-Zam dengan niat itu, hanya satu hadis yang diamalkan dengan satu niat agar Allah Subhanahu wa taala punya kekuatan untuk menghafal Nabi, Allah mustajabkan dengan Zam-Zam 200,000 hadis dihafalnya. Tapi ustaz-ustaz hari ini mengkritiknya, ini dhaif, ini dhaif, Imam Syariti tak boleh pakai ya. Mana-mana imam yang ada mazhab kena tolak. Imam Suyuti bermazhab Syafi'i. Dia menulis kitab lebih 600 kitab. Lebih 600 kitab. Juga ditolak ustaz-ustaz hari ini. Masya Allah. Tak tahu berapa juta hadis agaknya ustaz tu hafal, tu yang dia boleh tolak. Apa maksudnya di sini? Satu penghayatan semangat keyakinan atas sabda Rasulullah, Allah mustajabkan. Itu baru contoh seorang imam, iaitu Imam As-Suyuti rahmatullahi alaih. Selain daripada itu, ahlullah, ahli ma'rifah menjadikan Quran bukan sekadar tilawat Al-Quran ada dapat pahala satu huruf 10 pahala, baca dalam solat satu huruf 100 pahala. Tidak. Tetapi mereka mohon kepada Allah pahala itu sebagai maghfirah, keampunan kepada Allah dan sebuah istighfar. Oleh kerana itulah mereka membaca Quran dengan niat istighfar. Istighfar yang pada waliullah adalah kitab Allah Al-Quran. Istighfar bagi orang awamiyah, apa dosa aku buat itu, astagfirullah. Dosa itu astagfirullah. Kan berlainan. Setiap ayat dibacanya dikaitkan huruf dan kalimahnya kerana dikaitkan istighfar kepada Allah. Dibaca Quran sebagai niat istighfar, dibaca lagi niat istighfar. Kerana baca Quran adalah ibadah. Yang kita nampak baca Quran, moga Allah bagi pahala, dapat syafaatul Quran di akhirat. Sedangkan dalam ibadah itu ta'rifnya adalah dapat pahala, dapat keampunan, diangkat derajat. Lalu kita lupa bahawasanya kita mempunyai dosa, semoga dengan bacaan Quran sebagai istighfar atas dosa kita. Wal mustaghfirina bil ashar, pada waktu sahur dia bangun istighfar. Kata Abdullah bin Abbas, kami para sahabat Nabi mewajibkan buat diri kami dengan ayat ni. Mengapa? Kerana kami memahami barang siapa di antara kami adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak bangun pada waktu sahur untuk istighfar, kami dah buat satu dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan istighfar pada waktu sahur sebelum nak menjelang subuh sunat saja. Bagi para sahabat Rasulullah, apabila meninggalkannya sebuah dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kami akan beristighfar paling kurang 70 kali. Astagfirullah, astagfirullah. Ada di antara kami tidak dapat istighfar 70 kali, maka dia akan solat 2 rakaat sebagai standar solat dalam keadaan mohon istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdirinya dalam keadaan istighfar, rukuknya istighfar, sujudnya istighfar. Semuanya istighfar terisi dalam solat 2 rakaatnya. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, lalu begitu jugalah kata ulama-ulama kita, ahlullah, ahli ma'rifah beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala setelah memahami firman Allah, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni
yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau ditanya di antara kita, mahu tak sekiranya Allah mencintai kita? Tentu mahu. Begitu juga mahu tak sekiranya kita pun perlu mencintai Allah? Ya, mesti juga. Lalu para sahabat Rasulullah SAW pun bertanya Rasul, ya Rasulullah, bagaimana kami mahu mendapat cinta daripada Allah? Turun ayat ni. Qul, katakanlah oleh ya Muhammad sebagai jawab bagi yang bertanya. Qul in kuntum tuhibbunallaha. Kalau kamu nak mendapat cinta pada Allah, fattabi'uni, syaratnya kamu kena ikut aku. Apa maksud mengikuti Rasulullah? Umat akhir zaman hanya memahami mengikut Rasulullah SAW dalam sebahagian perkara, tapi mereka meninggalkan sebahagian besar perkara yang lain. Atau maksud fattabi'uni, maksudnya fattabi'uni, ikutlah aku. Bukan sekadar daripada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala beri lalu diambilnya, lalu bagaimana rasanya Rasulullah menghadapinya. Fattabi'uni juga termasuk dalam ujian-ujian yang diuji oleh Allah. Manusia akhir zaman, orang Islam solat mengikut cara Rasul, puasa mengikut cara Rasul. Tapi apabila Allah Subhanahu Wa Taala menguji dalam ekonominya, dia tidak mengikut Rasul. Menguji sakitnya, lalu dia tidak mengikut Rasul. Lari. Dia mencari orang-orang yang tak pernah sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberi pertolongan dalam ekonomi dia. Datang Abdurrahman bin Auf, ya Rasulullah, carikan untukku tapak untuk aku berniaga ya Rasul. Lalu Rasulullah kata, nanti kau jumpa sahabat sekian-sekian, nanti dicarikan satu tapak niaga untukmu. Sahabat tu pun jumpa lah Abdurrahman bin Auf. Dia waktu di Mekah antara orang yang dikenali sebagai orang yang sangat kaya kerana ahli niaga, businessman. Bukan sekadar dia, tapi Abu Bakar sama, Umar pun sama. Ini cerita dia lah. Lalu sahabat itu membawa Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ingat tapaknya dalam, maknanya tapak niaga dia duduk dalam pasar. Lalu kata, stop, berhenti, kau hanya layak niaga kat luar je, dalam tak dapat penuh. Tidak mengapa. Hanya dia bertemu Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, insyaAllah aku akan mula berniaga ya Rasul. Nabi bertanya, apa yang kau berniaga? Sayur mayur ya Rasul. Sayur-sayur, hasil-hasil ladang, ubi-ubi ke apa yang lebih kurang. Silakan ya Abdurrahman. Hanya saja ya Abdurrahman, ya Abdurrahman, cara niagamu bahagikan 3. Keuntunganmu, 1 untuk kembali pusing modalmu, 1 untuk menafkahi ahli keluargamu, 1 lagi adalah untuk mencari fakir miskin, orang yang susah, untuk berikan kepada mereka. Yang mengamalkan itu. Dalam beberapa waktu Allah Subhanahu Wa Taala murahkan rezeki buat dia, sehingga dia mampu untuk membeli pasar tersebut. Asalnya duduk luar je. Sehingga kalau ditanya siapa orang paling kaya di dalam pasar, itu Abdurrahman bin Auf. Lalu orang bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, ya Abdurrahman, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala beri begini rezeki padamu? Kerana Rasulullah, aku membahagikan 3. 1/3 adalah untuk pusing balik modal, bukan untuk aku, bukan untuk keuntungan dan masuk poketku, pusing. 1/3 lagi adalah untuk menafkahi ahli keluargaku, tetapi aku tidak menyimpannya banyak-banyak untuk ahli keluargaku, sekadar qanaah, mencukupi untuk mereka. Sebahagian besarnya adalah untuk umat Islam, sebahagian besarnya adalah untuk umat Islam. Lalu kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala lipatkan dia lagi, sehingga dia balik ke rumah. Lalu dia pun kebingungan. Isterinya bertanya, wahai Abdurrahman, wahai
suamiku mengapa dalam keadaan bimbang, Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki kepadaku min haitsu la yahtasib, wahai istriku. Lalu isterinya mengatakan, wahai abang, kalau begitu apa yang kita ada sedekahkan semuanya. Sedekah hari ini, esok mari ganda-ganda lagi. Lalu siapakah rujukannya? Baginda Rasulullah SAW. Tapi kita hari ini cari profesor itu, doktor ini, cong-cong-cong-cing, tidak pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini. Dibayar berapa juta, berapa bilion, kita teringat Rasulullah SAW. Itu maksudnya dalam sebahagian perkara jamaah dalam solat, dalam sebahagian perkara bagi kita buat sesuatu majlis agama. Tapi apabila Allah Subhanahu wa taala menguji, lalu kita lari pada fattabi'uni, itu bukan pencipta Nabi yang sebenarnya. Oleh kerana itu dia tidak akan pernah mencapai kejayaan selagi mana keluar daripada fattabi'uni. Yuhibbukumullah, kalau sekiranya dah keluar daripada benar-benar tapak landasan Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencintai kamu. Kamu tidak akan mencapai akan cinta daripada Allah. Apa maksudnya di sini adalah pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kamu, dan kemungkinan Allah tidak ampunkan kamu kerana hati kamu dah terpaut kepada orang-orang yang tak pernah sujud kepada Allah. Hati kamu berminat dengan rancangan, analisa, kajian orang yang tak pernah sujud kepada Allah. Lalu itu bukan fattabi'uni. Itu bukan fattabi'uni. Itu hanya lidah berbicara menulis agenda, tapi hakikatnya lari pada itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah rezeki buat kita dengan rezeki ilmu dan juga kefahaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala daripada amal-amal kita yang adanya cacat celanya, dengan istighfar atas amalan-amalan tersebut sebelum kita melihat dosa-dosa kita yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.